Tuan-tuan sekalian, pesanan Jibril alaihissalam ini sangat bermakna. Walaupun hanya 4 perkara saja, tapi sangat memberi kesan kepada kita sendiri. Namun sebelum kita ulas isi kandungan pesanan Jibril ini, mari kita lihat bagaimanakah cara Jibril alaihissalam menyampaikan pesan pada Nabi. Apa kaedahnya, SOP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wasabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah ingin saya berkongsi dengan hadirin hadirat sekalian tentang satu pesanan yang pernah disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi bercerita, atani Jibril faqal. Nabi kata satu ketika datang Jibril, dia telah memberikan pesan-pesan kepadaku. Pertama kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya satu hari nanti engkau akan menjadi mayat. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa sahaja yang kau suka, tapi pasti satu hari engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Buatlah sesuka hatimu, sesungguhnya setiap perbuatan akan kau tuai balasannya nanti. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu. Dan ketahuilah bahawa kemuliaan seorang mukmin terletak pada berapa banyak dia semayang malam, dan kehormatan seorang mukmin adalah istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak kisah pun dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dan dinilai hasan oleh para ulama hadis. Tuan-tuan sekalian, pesanan Jibril alaihissalam ini sangat bermakna. Walaupun hanya 4 perkara saja, tapi sangat memberi kesan kepada kita sendiri. Namun sebelum kita ulas isi kandungan pesanan Jibril ini, mari kita lihat bagaimanakah cara Jibril alaihissalam menyampaikan pesan pada Nabi. Apa kaedahnya, SOP-nya. Ulama berselisih pendapat tentang cara Jibril menyampaikan pesanan. Pertama, ada ulama mengatakan bahawa Jibril dia menyampaikan pesanan kepada Nabi dengan dia menampakkan wujudnya yang original, rupa bentuknya yang sebenar. Dan cara ini sangat jarang terjadi. Jibril jarang jumpa Nabi dalam rupa dia yang sebenar, kecuali 2 keadaan.
2 kali saja Nabi jumpa dia dalam bentuk dia yang original. Pertama, Jibril datang pada Nabi selepas daripada fataral wahyu ataupun masa vacuum, masa wahyu putus, iaitu selepas daripada surah Al-Alaq diturunkan, Iqra bismi rabb diturunkan, Nabi tidak menerima wahyu dalam satu tempoh yang tertentu. Masa ini disebut fatrah, vacuum. Ini berbezalah pandangan ulama berapa lama Nabi terputus. Ada yang kata 6 bulan, ini pendapat Al-Buti. Ada riwayat mursal daripada Syabi kata 3 tahun putus. Kalau riwayat daripada Suhaili kata 2 tahun setengah. Kata pandangan Ibn Katsir putus wahyu selama 2 tahun. Kalau berdasarkan pandangan Al-Hafiz Ibnul Hajar hanya beberapa hari saja. Tapi secara umumnya sebulan lebih. Dan Nabi sendiri pernah sebut wa fataral wahyu fatratan hatta hazinan nabi fima balagana huznan ghadan minhu mirara kay yataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Dan wahyu pernah terputus sehingga Nabi berasa sangat sedih yang terlampau sedih, sehingga kan Nabi rasa nak naik gunung dan jatuhlah daripada gunung itu, sedih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sehingga kan orang musyrikin pun menganjing pada Nabi. Kata Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu, ihtabasa Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Jibril dia tidak datang kepada Nabi bawa wahyu. Tiba ada satu orang perempuan, faqalat imra'atun min Quraisy. Datang satu orang perempuan Quraisy, dia menganjing Nabi, abta'a alaihi syaitanu. Kata perempuan ini, lambat setan awak datang kali ni wahai Muhammad. Dia panggil Jibril tu setan. Maka turun ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu matahari sepenenggalah naik dan demi malam bila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Jadi bila kali kedua Jibril datang ini dalam bentuknya yang asal. Kali kedua kata ulama Jibril pernah datang jumpa Nabi dalam bentuk wujud yang asal adalah ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Ada macam-macam lah kisah-kisah kita boleh baca. Sayap sebelah ada 600 sayap macam itu, kita tak berhajat lah nak membahaskannya. Bentuk yang kedua kata ulama, Jibril datang dalam bentuk rupa seorang lelaki. Dia datang nak bawa pesan pada Nabi, dia merupakan dirinya dengan rupa seorang lelaki. Dan kata ulama, kebiasaannya Jibril dia suka merupakan diri sebagai Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, iaitu salah seorang sahabat Nabi yang paling handsome. Dihyah ni handsome, dia memang smart. Dan memang beberapa kali dia akan jumpa Nabi Jibril ni rupa Dihyah. Kana Jibrailu yatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyatal Kalbi. Kata Ibnu Umar, Jibril selalu datang jumpa Nabi dalam rupa seperti Dihyah Al-Kalbi. Dihyah ni zaman Nabi dia ni diplomat, seorang diplomat. Kalau ada nak melibatkan program di luar negara, nak utus orang ke apa ke, dialah duta Nabi. Barangkali dia good looking, cara percakapannya budiman, dia sesuai jadi seorang diplomat. Ada satu riwayat kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Qaisar yad'u ila al-Islam wa ba'atha bi kitabihi ilaihi ma'a Dihyah Al-Kalbi. Wa amara Rasulullah SAW an yadfa'ahu ila azimi Busra liyadfa'ahu ila Qaisar. Satu ketika Nabi pernah tulis surat kepada Qaisar Rom, pada Maharaja Rom, mengajak Maharaja Rom masuk Islam. Dan surat itu Nabi kirim pada Dihyah Al-Kalbi. Dihyah pun pergilah mengantar surat, dan Nabi pesan pada dia, serahkan kepada gubernur di Busra, suruh gubernur untuk sampaikan kepada Maharaja Rom. Ini hadis riwayat dalam Sahih Al-Bukhari.
Kata Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, sahabat yang namanya Dihyah ini, ketika dia balik daripada Rom, dia telah dapat hadiah yang banyak daripada pembesar-pembesar. Agaknya dia ni good looking, pandai bercakap, tersusun kata-katanya, orang suka dengan dia. Lalu dia bawa banyak barang sampai di satu daerah bernama Hismah. Dia telah dihadang oleh orang jahat dan seluruh barang-barangnya diambil, dirampas. Berita tu sampai pada Nabi. Nabi hantar panglima dia, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, untuk operasi menyelamatkan Dihyah. Ni Dihyah ni kesayangan Nabi. Dan Dihyah ni lepas Nabi wafat, dia tinggal di Damsyik, di Mizzah di Damsyik. Dia hidup umurnya panjang sampai zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia meninggal di Damsyik. Jadi yang kedua, kata ulama, Jibril merupakan diri dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan ada juga kata ulama, kadang-kadang Jibril itu datang jumpa Nabi, beri pesan dalam bentuk lelaki yang tidak dikenali. Dia berupa lelaki tapi tak tahu, tak cam orang mana, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Jibril yang sangat popular, iaitu ketika sahabat mengatakan bahawa, sebagaimana Umar Al-Khattab sendiri menyebutkan, bainama nahnu inda Rasulillah zata yaum istata'a alaina rajulun syadidun bayadus siyab syadidun sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna. Kata Umar Al-Khattab, satu ketika kami tengah duduk dengan Nabi, muncul seorang lelaki, baju putih melepuk putihnya, rambut hitam pekat, handsome, tak ada gaya macam dia ni baru musafir jauh, baju berdebu ke, tak ada, cantik pakaiannya. Dan kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami hak ramai-ramai ni seorang pun tak kenal siapa dia ni. Dia pun datang jumpa Nabi. Dia tanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Lepas Nabi jawab apa semua, Nabi tanya kepada Umar, ya Umar, atadri man sa'ilu, mau tahu tak siapa yang mari bertanya tadi? Jawab Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Tuhan dan Allah saja yang tahu. Jawab Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah Jibril. Dia datang mengajar kepada kita semua tentang Islam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, kata ulama, Jibril boleh datang kepada Nabi menyampaikan pesan dalam bentuk datang tapi ghaib, tidak kelihatan. Iaitu Nabi tahu kedatangan Jibril dengan suara yang mengikuti perjalanan Jibril, biasanya dalam bentuk loceng. Dalam riwayat yang lain, dia macam bunyi lebah yang sedang terbang, dengung lebah. Dan kata ulama, ini cara yang paling berat sekali Nabi kalau terima wahyu ataupun nasihat pesanan. Ada seorang sahabat Nabi nama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya kalau Nabi terima wahyu, saya tahu. Pernah satu ketika saya bersila, paha Nabi duduk atas paha saya. Kemudian saya punya rasa berat paha saya tu, sampai saya rasa paha saya akan hancur. Kuat sangat Nabi punya tekanan. Rupanya masa tu Jibril datang menyampaikan wahyu. Jibril ni tak nampak, benda saja sampai. Dalam satu riwayat yang lain, Al-Haris bin Hisham sa'ala Rasulullah. Dia ada seorang sahabat nama Al-Haris bin Hisham. Dia tanya, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahyu daripada Allah melalui Jibril datang bagaimana caranya ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Dia datang kadang-kadang dalam bentuk bunyi loceng. Wa huwa ashadduhu alayya, dan itulah cara yang paling berat sekali untuk saya. Jadi ini cara-cara yang Jibril datang menyampaikan pesan. Dan ada cara yang ketiga, keempat, kata ulama, Jibril datang menyampaikan pesan dengan terus dimasukkan mesej itu di dalam hati Nabi.
Yang ini rare tapi berlaku, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qana'ah, begitu juga Ibnu Majah dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak. Nabi pernah bercerita, inna ruhul qudus nafatha fi raw'i, sesungguhnya malaikat Jibril telah meniupkan sesuatu ke dalam hatiku. Apakah yang ditiupkan? Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha, tidak akan ada jiwa yang mati sampai Allah sempurnakan rezeki dia. Fattaqullah wajmilu fit talbi, maka hendaklah kamu takwa kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Jadi pesanan itu disampaikan oleh Jibril dengan cara dimasukkan terus. Maka dalam konteks hadis yang kita bincangkan malam ini, 4 perkara yang Jibril pesankan pada Nabi tidak disebut apakah caranya, tapi dia tidak lari daripada 3 kaedah yang kita sebutkan tadi. Secara berdepan, dalam bentuk laki yang dikenali atau laki tak dikenali, atau dalam bentuk suara, ataupun terus dimasukkan ke dalam hati. Jadi itu bagaimana kau orang bertanya, warna gaya Jibril dia beri nasihat pada Nabi? Ada cara dia. Kita balik kepada nasihat-nasihat Jibril. Pertama kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, satu hari nanti engkau akan menjadi mayat, kata Jibril. Sebab itu sebagai seorang mukmin hendaklah kita sedar bahawa kematian ni boleh datang bila-bila masa. Dan orang kalau dah mati, dia akan doa kepada Allah supaya dihidupkan balik. Kita semua nanti, tuan-tuan, kita semua nanti bila mati saja, katalah petang tadi mati, malam ni ada di bilik mayat, ataupun mati pagi tadi, petang tadi ke bumi, malam ni malam pertama di alam barzakh. Benda pertama yang kita minta pada malaikat, boleh tak hidupkan sekejap, undo lah. Kalau komputer tu boleh tak undo balik? Kenapa nak undo? Banyak benda tak selesai. Awak ambil nyawa saya banyak benda tak selesai. Balik rumah tak ada lagi, ni mengejut-ngejut. Kita akan minta supaya hidup balik. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala sebut, manusia nanti majoritinya bila dia dah mati, dia akan minta nak balik ke dunia untuk melaksanakan satu ibadah saja. Dia akan minta, wahai Tuhan, boleh tak saya balik semula ke dunia 5 minit menjadilah. Awak nak buat apa? Allah Ta'ala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ingatlah, ketika kamu mati nanti, maka engkau akan minta kepada Tuhan supaya dibalikkan ke dunia. Apa tujuan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, saya nak hidup balik, saya nak sedekah. Saya nak sedekah. Boleh bagi saya nyawa 5 minit saja, saya nak draw semua duit dalam bank, saya nak sedekah. Dalam wallet saya nak bagi pada semua orang. Wa akum minas salihin, dan saya janji saya akan jadi orang baik. Sebab itu yang Jibril pesan, mu satu hari esok jadi mayat. Sebelum jadi mayat, buatlah ikut dan awak. Tapi dah jadi mayat agak, tak boleh buat apa-apa lagi. Maka sementara kita ada nyawa, boleh hidup ini, kalau malas nak buat ibadah lain, tak ada arah lah, tapi sedekah jangan tinggal. Itulah amalan yang kita minta pada Allah supaya kita boleh buat bila kita dah mati. Tapi dah mati habis dah, tak boleh lah. Jadi bersedekah. Dan ingatlah bahawa keadaan seseorang ketika meninggal dunia memiliki nilai yang istimewa dan tersendiri. Sebab balasan baik atau balasan buruk yang kita terima nanti bergantung kepada bagaimana keadaan kita meninggal nanti. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu diukur dari penutupnya, kata Allah. Ini hadis Bukhari. Sebab itu orang-orang soleh, dia orang sangat risau mati nanti macam mana.
finishing dia paling dia susah hati sekali. Kata Anas bin Malik, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu." Qalu kaifa yasta'milhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Kalau Allah nak beri kebaikan pada seorang, Allah akan beri manfaat kepada dia. Para sahabat tanya, macam mana Allah beri manfaat kepada kita? Jawab Nabi, Allah akan beri dia taufik, hidayah untuk dia beramal sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita berdoa pada Allah, biarlah kita mati dalam keadaan meninggalkan amalan baik. Jangan kita dah molek baik, tiba berubah jadi tak molek, mati, rugilah. Sebab ukuran dia pada finishing, bukan pada starting. Doalah supaya finishing kita nanti dalam keadaan masih bertakwa kepada Allah. Sebab itu ulama ajar ada beberapa amalan ni untuk kita dapat husnul khatimah lah. Husnul khatimah, tak kena azab kubur, boleh rehat dalam kubur. Ada beberapa amalan. Pertama sekali, kata Anas bin Malik, Nabi pesan, buatlah amalan yang boleh dapat pencen kubur. Maknanya buat 7 amalan ni di dunia, dia punya meter pahala tetap berjalan walaupun kita dah mati. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrih. 7 amalan yang pahala tetap berjalan walaupun dia duduk dalam kubur. Man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Pertama sekali, mengajar orang, jadi cikgu, jadi guru, ajar orang buat benda baik. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, gali perigi. Yang keempat, tanam pokok, khususnya pokok buah yang boleh dimanfaatkan oleh haiwan dan manusia. Kemudian membangunkan masjid atau membantu membangunkan masjid. Kemudian mewakafkan Quran, mewariskan Quran untuk dibaca. Kemudian yang ketujuh, meninggalkan anak-anak soleh yang mendoakan kita. Ini hadis riwayat Al-Bazzar. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan dah ada 7 bekalan ini, jangan takut mati. Tapi kalau 7 bekalan ni salah satu tak ada, kena susah hati jugalah. Apa amalan nak meter banyak, tak boleh. Kita kena buat daripada sekarang. Jadi ini hak pertama. Yang kedua, ulama pesan, kalau mati ni nanti, banyakkan baca doa khusus sebelum tidur. Ada satu riwayat daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi pernah pesan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, thumma tataji' ala shiqqikal ayman." Jika kamu nak tidur menuju ke tempat baring, ambil air semayang, kata Nabi. Seperti yang kamu nak wuduk, fatawadda wudu'aka lis-salah. Ambil air semayang sama macam kau nak semayang. Kemudian summa tataji' ala shiqqikal ayman. Kemudian kamu baringlah pada rusuk sebelah kanan. Ni Nabi ajar petua. Kemudian kamu bacakan satu doa. Doanya panjang. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku serahkan jiwaku hanya kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, ku serahkan segala urusanku hanya kepadamu, ku sandarkan badanmu hanya kepadamu semata, dengan penuh pengharapan dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada semua kitab yang engkau turunkan dan kepada Nabi yang engkau utuskan. Kata Nabi, waj'alhunna akhira kalamika fa in mitta min lailatika mittan 'alal fitrah. Nabi pesan, jadikanlah doa ini sebagai penutup malammu.
Kalau engkau meninggal pada malam itu, nescaya engkau meninggal dalam keadaan fitrah, tak ada dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ni panjang, saya percaya tuan-tuan tak dan mencatatnya. Tak apalah, nanti di dalam page masjid nanti pihak admin akan masukkan. Jadikan ni sebagai bacaan sebelum tidur. Baca ni tuan-tuan jauh lebih bermanfaat pada baca WhatsApp. Tak ada faedah baca WhatsApp nak tidur, nak marah korang lagi ada. Marah orang tu, marah grup ni. Baiklah baca doa ni, kok mati pukul 2-3 pagi, mati dalam keadaan fitrah, tak ada dosa. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, ulama pesan, kalau mati nanti persiapkan amal dengan banyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Muluk, Tabarakalladzi tu. Ada setengah masjid dia buatkan sistem, habis sembahyang Isyak semua jemaah baca Al-Mulk. Al-Mulk ni jadikan amalan. Dia 30 ayat saja. Tapi kata Nabi, suratu Tabaraka hiyal mani'atu min azabil qabri. Surah Tabaraka ini penghalang daripada azab kubur. Jangan esok dalam kubur menyesal, ngapalah aku tak baca, Allah bodohnya masih hidup. Tak nak gitu. Biarlah sekarang banyak ustaz, 30 sikit, Yasin 80 lebih. Jadi tak banyak. Maka sebelum tidur bacalah Tabarakalladzi biyadil mulk. Baca, dia boleh jadi penghalang azab kubur. Yang keempat, ulama pesan berdasarkan hadis, sentiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri selepas buang air di tandas. Sebab Nabi sebut amatu azabil qabri fil baul fastanzihu minal bauli. Majoriti manusia diazab dalam kubur kerana disebabkan faktor tak senonoh ketika buang air kecil. Maka bersucilah kamu, kata Nabi. Tak senonoh bagaimana? Kita orang Islam selepas buang air, kita dituntut dan diminta untuk melakukan istibrak dan tanahuh, iaitu berdehem, untuk memastikan segala sisa telah pun keluar dengan habis. Sebab kita tak nak lepas buang air, nanti lepas istinja pakai pakaian ada lagi, jadi menyebabkan seluar atau kain jadi rosak kerana najis. Kita pula bawa semayang dan memberi kesan yang banyak. Jadi kita disuruh supaya istibrak dengan tanahuh, pastikan bersih. Dia ehem je, batuk orang kaya dia panggil ehem. Jangan batuk COVID-19 pula. Wah, gitu nak beranak. Wah, ada setengah jemaah kadang macam nak beranak, pakcik ni gaya. Bukan begitu. Istibrak dengan tanahuh dia ehem 2-3 kali sahaja. Kalau kita tak cakna sekarang, nanti dalam kubur nyesal. Ngapalah benda mudah aku tak boleh buat, rugi, menyesal. Kemudian apa lagi? Banyaklah kita berdoa pada Allah, minta jauh daripada azab. Yang penting Jibril pesan, mu ingat fa innaka mayyitun, mu akan jadi mayat. Dan ini semua kita akan jadi mayat. Sampai masanya nama kita semua ada Allahyarham di depan. Panahlah keliling kita, kawan-kawan berberamai dah tak ada. Pas seorang-seorang umur sebaya, kawan sekelas ni meninggal, aksiden, meninggal, ramai. Hidup cuma tunggu giliran. Ini pesan Jibril pertama. Pesan Jibril yang kedua, wahai Muhammad, cintailah siapa saja yang kau nak cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengan dia. Apakah artinya? Maknanya adalah kematian juga. Kita sayang anak, sayang isteri, sayang kucing, sayang apa sajalah yang kita sayang dalam hidup. Sayang kereta, sayang hobi kita, sayang apa saja, semuanya pasti akan berlaku perpisahan. Dan perpisahan itu adalah kematian. Yatba'ul mayyitu salasah, yang mengikut mayat itu ada 3. Fayarji'u usnani wa yabqa ma'u wahid. 3 yang ikut, 2 balik, 1 yang tinggal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. 3 yang ikut ini adalah keluarga, harta dengan amalan. Fayarji' ahli wa malih, yang akan balik keluarga dan juga harta. Wa yabqa amaluh.
yang akan kekal dengan kita, sama ada di Bukit Ubi ke di Bukit Setali ke, adalah amalan kita. Isteri balik, anak balik, kereta kita, kereta Honda yang lawa-lawa macam-macam sampai pintu kubur ya. Habis ditanam kita dengan kereta-kereta balik. Tak ada orang tinggal kereta tepi kubur Setali, tak ada. Abah ni kita orang tinggal kereta, abah dah ke bumi lah. Kalau abah nak pakai lah, parking ni, kunci ada kat tayar dah. Habis semua balik. Jadi Jibril pesan pada Nabi, Muhammad, engkau nak cinta anak, cinta isteri, cinta. Ingat, semuanya engkau akan berpisah dengan mereka. Yang ketiga, Nabi pesan, Jibril pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan seseorang itu terletak pada semayang malam. Tuan-tuan, kita ni orang Islam, kemuliaan kita bukan pada pangkat kedudukan, bukan pada alim ataupun tidak. Oh ni balik Mesir alim, kita tak, bukan itu. Kemuliaan manusia itu terletak pada semayang malamnya. Semayang malam ni bukan semayang isyak, ni pun malam juga. Semayang malam ni qiyamul lail. Kita kena akui lah, dalam umur kita sekarang ni, kita ni pemalas bab semayang malam. Semayang malam ni semayang tengah malam. Dengan umur kita sekarang ni, kalau tak semayang malam lagi, tak tahulah, nak mati sangat dah semayang malam tak lagi. Walhal semayang malam ini direct line kita dengan Allah Ta'ala. Saya selalu bawa kiasan, nak minta tolong dengan Allah, nak baik dengan Allah, kena selalu telefon Allah Ta'ala. Berapa nombor telefon Allah Ta'ala? 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Hari-hari kena gode nombor ini. Kalau tak call nombor ini, dia tak kenal kita. Kena call. Tapi orang ada setengahnya call tapi nombor tak cukup. Patut 24434, dia start dengan 4434. Subuh tak ada. Jadi line tak masuk lah. Dia line tu tak masuk, nombor tak cukup. Cuma 24434 ni satu dunia pakai nombor ini. Jadi kadang dia engage sebab line tu penuh. Jadi Allah Ta'ala buka satu lagi line, namanya direct line. Masa bila boleh guna direct line ni? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kadar murah, luar waktu puncak. Siang line mahal 30 sen seminit, malam 3 minit 10 sen, murah. Kenapa murah? Kerana orang tidur, kita seorang saja gode nombor itu. Berapa nombornya? 2222 2222 3. Wa minal lail fatahajjab bih. Nun di kelingan malam, kamu bangun bertahajud pada aku. Tanamlah azam, mesti usaha untuk tahajud. Kalau kita nak banding dengan Nabi SAW, Nabi ni seorang yang telah Allah cop jamin masuk surga. Dia dipanggil Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Dia ni maksum, bebas daripada dosa. Dosa dia akan datang pun Allah Ta'ala ampunkan kalau ada, tapi tak ada. Namun begitu, kedudukan baginda yang sebegitu sempurna, tetap saja Nabi kita bersungguh-sungguh sembahyang tahajud sampai bengkak kaki. Kita kalau bulan Ramadan, mana ada sembahyang sampai bengkak kaki? Nabi bulan Ramadan sembahyang bengkak kaki. Kita bulan Ramadan bengkak kaki juga, garut. Salah makan berbuka puasa, habis garut belaka. Bengkak juga, katanya sunnah ustaz bengkak kaki. Tak, Nabi bengkak kaki banyak sembahyang. Ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allah kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Nabi sembahyang malam sampai tapak kaki dia merekah, pecah. Faqalat Aisyah pun komplain lah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bapa ya Rasulullah, bersungguh benar ibadat ni, dosa tuan kan dah ampun semua. Jawab Nabi, afala uhib an akuna ablan syakura. Adakah saya tidak senang kalau digelar oleh Allah sebagai hamba yang reti berterima kasih?
Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa sama juga yang diceritakan oleh Al-Mughirah, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu la yusalli hatta tarimu qadamahu aw saqahu. Nabi kalau sembahyang malam, kedua kaki dan betihnya sampai jadi bengkak. Fayuqalu lahu fayaqul afala akunu abdan syakura. Bila orang tegur dia selalu betih, bengkak apa semua, dia kata, saya suka kalau Allah panggil saya ni esok hamba yang bersyukur. Marilah kita berusaha sembahyang malam. Jibril sebut kemuliaan manusia pada sembahyang malam. Orang yang sembahyang malam ni, kata ulama, Allah akan kurniakan dia kedudukan yang sangat mulia di akhirat kelak. Dia ada satu tempat special berbanding dengan orang lain. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada waktu malam, kerjakanlah solat tahajud, semoga Tuhan membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat maqaman mahmuda, di tempat paling terpuji sekali. Surah Al-Isra ayat ke-79. Sebab itulah orang yang sembahyang malam, dia punya kedudukan protokol dia diasingkan daripada orang biasa. Dan orang yang sembahyang malam ini juga, kata ulama, dalam surga dia dikurniakan bilik khas untuk geng-geng hak sembahyang tahajud ini. Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunaha min zuhuriha faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Nabi pernah cerita dalam syurga ada bilik buat pada kaca. Orang luar tak nampak orang dalam boleh nampak orang luar. Ada seorang lelaki tanya, oh lawanya ya Rasul, untuk siapakah bilik-bilik itu? Liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa shalla lillahi bil-lail wa nasuniyam. Allah sediakan pertama untuk orang yang bercakap lemah lembut. Yang kedua, orang yang suka sedekah makan. Yang ketiga, orang hak kerap puasa. Yang keempat, orang hak sembahyang malam ketika orang tidur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi sembahyang malam, ini amalan yang tidak ditinggalkan oleh salafus salih. Hatta Nabi SAW pun tidak pernah meninggalkan sembahyang malam ini. Kalaupun Nabi tertidur atau tak larat, tak sihat, Nabi akan qada pula. Nabi ni dia tak tinggal sembahyang malam. Cuma kalau tuan-tuan yang dah ada semangat, oh yalah ustaz, umur dah meningkat ni nak sembahyang malam, tapi tak sedar ustaz, maklum sajalah tengah malam kan, kita tengah hari pun payah sembahyang ni pula tengah malam, susah tuan-tuan. Ulama ada berikan tips. Kalau nak mudah sembahyang malam, pertama tidurlah dalam keadaan berwuduk. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati. Jika kamu datang ke tempat tidur, maka berwuduklah seperti mana kamu wuduk untuk nak sembahyang. Ini Nabi ajar. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yang Nabi ajar, summa tataji' ala shiqqikal aiman. Tidurlah di atas rusuk kamu sebelah kanan, ngereng. Kalau tidur nerak tak bangun. Tidur terlentang tak, tidur ngereng. Ini hadis Bukhari Muslim. Yang ketiga, banyakkan membaca ayat kursi. Kerana Nabi mengajarkan banyak membaca ayat kursi ini memelihara kita daripada diganggu syaitan. Fadilat ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari ada dalam kitab Al-Wakalah dan banyak lagi. Sebab ini saya pernah terangkan dulu, ketika kita tidur, syaitan akan bertenggek dekat kita automatik. Tuan-tuan tidur je, tidur yang tak senonoh lah, tak berdoa, tak apa, automatik syaitan datang dekat kita. Ada satu riwayat kata Abdullah, zikra inda Rasulillah rajulun nama lailatan hatta asbah. Ada sahabat ngadu pada Nabi, ya Rasul, kawan saya kalau tidur daripada malam sampai tengah hari baru bangun. Warna gaya nak ngubat itu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Zaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Kawan awak tu
telinga dia dah dikencing oleh syaitan pada ketika dia tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau nak mengelakkan syaitan kencing, bila dia kencing lubang telinga kita, azan tak dengar. Walaupun dinding rumah kita rapat dengan dinding masjid, tak dengar sebab tutup dek kencing syaitan. Hadis Muslim. Ada hadis lain kata Abu Hurairah, Nabi sebut syaitan dia tidur dalam lubang hidung kita. Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalath marat fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Bila kamu semua tidur, bila bangun, masukkan air ke lubang hidung 3 kali. Kerana tadi malam syaitan tidur dalam lubang hidung itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi syaitan memang ada masa kita tidur. Kalau nak selamat, bacalah ayat kursi. Itu sebab kena baca ayat kursi. Yang keempat, ulama beritahu, bacalah 3 qul. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulul layl jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsah bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'al dhalika thalatha marrat. Ini tuan-tuan kena amalkan. Kata Aisyah, Nabi kalau nak tidur, dia akan tadah tangan, kemudian dia akan hembus pada kedua tangannya dengan dia membaca padanya, pertama surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, yang kedua Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian bila Nabi dah baca, Nabi hembus. Selepas daripada itu, Nabi akan sapu pada dua tangannya itu ke bahagian badan, muka yang boleh dia capai. Bermula daripada yabda' biha ala ra'sih, dia akan mula daripada kepala, kemudian sampailah ke badan, sampai ke bahagian yang boleh dia capai. Dan Nabi buat sebanyak 3 kali. Hadis Bukhari. Ini bukan jampi serapah mat kilau ni tuan-tuan, ni Nabi punya amalan. Baca 3 qul, tiup, sapukan di kepala dia, sebab yabda bihima ala ra'sih, kata Aisyah, dia mula pada kepala, lepas tu tangan sampailah ke kaki. Buat kali yang kedua, buat lagi. Ini Nabi punya amalan. Sebab tu dia mudah bangun qiyamul lail. Kemudian Nabi ajar, kata ulama, mu nak tidur, mu kena bersihkan tempat tidur. Idza awa ahadukum ila firashi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfut biha firashahu. Kalau kamu nak pergi ke katil tempat tidur, ambillah sebahagian kain, dikebaskan bagi membersihkan tempat tidur itu. Hadis riwayat Muslim. Mana yang tok-tok mak-mak kita buat, itu ikut sunnah Nabi. Tepuk dulu, buang. Kalau tanya orang tua, ngapa? Ngalau jin, kata dia. Lantaklah janji dia buat benda tu ya. Rupa itu sunnah Nabi SAW. Bersihkan sebenarnya, takut ada pijat-pijat ke apa ke. Dan sudah pastinya kita membaca doa sebelum tidur. Itu selesai. Yang terakhir, Jibril pesan pada tadi. Ingat yang keempat tadi, kemuliaan seseorang, kata Jibril, bukan pada pangkat, gelaran, kedudukan, harta, tak, tapi semayang malam. Semayang malam. Dan yang terakhir, kata Jibril, kehormatan seorang mukmin adalah ketika dia tidak bergantung hidup dengan orang, tak ngarap orang. Biar kita susah tak apa. Kita kalau terlampau ngarap pada orang, esok terhutang budi. Bila dah terhutang budi, tergadai budi, habis, maruah hilang. Sebab itu ada satu hadis, kata Ibnu Abbas, Nabi pernah pesan, istaghnu 'anil nas walau bisyauthis siwak. Merasa cukuplah kamu dari manusia, mana jangan tunjukkan kamu nak minta tolong dengan orang, walaupun bisyauthis siwak, walaupun hanya dengan minta tolong dia ambil sikat. Nabi, siwak ni sugi, panggil sikat pun boleh, sikat gigi ya. Walau nak ambil beruh gigi pun, benda tu boleh je minta tolong orang. Ulur orang belah gigi boleh. Tapi kata Nabi, kalau awak rasa boleh ambil, ambillah sendiri. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Maka dalam hal sekecil itu pun Nabi pesan, kalau boleh buat sendiri, buat. Nak ambil benda ke, nak hantar naik kereta ke, nak ambil anak sekolah ke apa saja,
lagi boleh buat sendiri. Jangan gantung dengan orang. Bukanlah salah bergantung dengan orang, tapi kata Jibril, kemuliaan engkau bila engkau tidak gantungkan hidupmu dengan manusia, tapi gantungkan pada dia, bukan dengan orang. Ini kemuliaan manusia. Maka inilah dia hadirin hadirat, 4 perkara yang dipesankan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pesanan ini boleh juga kita sama-sama resapkan dalam jiwa kita, bahawa kehidupan ini hanya akan lebih bermakna kalau kita pertama sekali ingat kita semua akan mati. Maka kata Jibril, buatlah koksek-koksemu, tapi ingat mu mati. Mu sayanglah orang macam mana pun, mu ingat mu mati. Dan mu kemuliaan itu pada semayang malam, dan kemuliaan itu adalah bila hidup tak bergantung dengan orang, berdiri atas kaki sendiri, jadi anak jantan. Itulah kemuliaan. Sekadar itulah sembang-sembang kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain kesempatan. Bagi tuan-tuan puan-puan yang ada kesempatan lapang malam esok, jemput datang ke Masjid Negeri. Kita ada majlis seperti yang tertera iklannya di belakang, majlis doa kesyukuran sempena meraihkan kedatangan hari kemerdekaan. Sekadar itu kita tutup dengan doa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.